Kepercayaan rakyat terhadap sistem kerajaan dan ahli politik dilihat semakin terhakis susulan bencana banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini dan ia diburukkan dengan apa yang dilihat banyak pihak sebagai kelemahan koordinasi sehingga menyebabkan bantuan lewat tiba kepada mangsa banjir. Dan untuk membincangkan mengenai sentimen dan keyakinan kepercayaan rakyat terhadap sistem dan juga ahli politik ketika ini, sudah bersedia bersama saya secara dalam talian penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman. Assalamualaikum dan terima kasih Prof bersama kami dalam Buletin Awal ni. Pandangan Prof sejauh mana krisis bencana sekarang ini memberi kesan kepada kepercayaan, keyakinan rakyat terhadap sistem dan ahli politik? Okey, bencana seperti mana yang kita ketahui dia satu perkara yang di luar jangka dan juga apa yang berlaku kadang-kadang tidak wujud ketidakkecekapan di mana-mana pihak. Tetapi satu perkara yang perlu kita ketahui bahawa satu daripada masalah yang timbul dalam masyarakat kita, walaupun kita telah pun berikan amaran, kita telah pun berikan ingatan supaya contohnya berpindah ke tempat selamat, tapi mereka akan menggunakan pendekatan last minute ataupun di saat akhir. Itu sebabnya wujud masalah yang timbul. Kerana apa yang saya ketahui, contohnya di Shah Alam, saya tinggal di Shah Alam, pihak daripada jabatan tertentu seperti Jabatan Perangan, pihak-pihak tertentu telah memberikan amaran supaya berpindah sebelum air naik. Tapi kebanyakan penduduk merasakan bahawa ini seperti biasa macam banjir, kilat dan sebagainya. Tapi ini adalah luar biasa. Sehinggalah apabila wujud keadaan di mana mereka telah terkepung dan air meningkat secara mendadak tanpa kata orang satu yang di luar jangka dan akhirnya menyebabkan ramai yang terkepung sampai ada yang naik bumbung dan juga berlaku kematian. Tapi apa yang saya lihat di sini bahawa persoalan ini adalah persoalan yang dipanggil sebagai risiko. Bila dalam keadaan risiko ni kadang-kadang kita tidak boleh terlalu menuding jari kepada mana-mana pihak. Ya, kadang-kadang kita kena pertama redha, yang kedua kita juga kena mencari jalan keluar lah, ya. Sebab kadang-kadang banyak juga kes-kes tertentu seperti macam di Sungai Lui Langat, ya. Walaupun tempat tu di luar daripada kawasan banjir, tapi tiba-tiba dilanda banjir hingga rumah pun hanyut. Jadi benda-benda di luar jangka ni kadang-kadang kita tidak perlu kata orang menggunakan media sosial untuk menyalahkan di pihak sana pihak sini hingga menyebabkan ketidakpuasan hati dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa pihak kerajaan negeri dan juga semua ahli politik, semua pihak telah pun cakna, prihatin, membantu membuat kerja. Malah saya dapat melihat sendiri bagaimana pasukan bomba, pasukan polis, mereka bermati-matian menyelamatkan orang, menyelamatkan nyawa, kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat kadang-kadang mereka ini kadang-kadang macam dihina lah, ya. Konon-konon tidak cekap, kadang-kadang tidak buat kerja, sedangkan mereka itu mengharung nyawa. Malah apa yang kita dapat lihat, ada juga beberapa anggota frontliner ni, dia sibuk menolong orang tapi rumah dia sendiri banjir pun dia tidak dapat tolong anak dia kerana dia terpaksa berkorban. Ya, Prof. Itu yang hakikatnya. Prof, tidak dinafikan bantuan disampaikan, tapi mahu tidak mahu sentimen dan kepercayaan rakyat sekarang ini terkesan. Jadi apa cadangan Prof untuk pulihkan keyakinan dan sentimen negatif yang ada sekarang ini? Saya lihat bahawa pihak kerajaan telah pun melakukan yang terbaik. Even banyak bantuan-bantuan setakat ini saya menganalisis memang banyak bantuan kewangan mana mereka yang terjejas terkesan. Mereka boleh terus datang ke pusat-pusat kata orang perpindahan dan juga melaporkan pada pihak polis, dan mereka insya-Allah mulai hari ini saya rasa dah dapat duit pampasan, walaupun duit pampasan itu mungkin tidaklah setimpal dengan apa yang mereka terima. Sekurang-kurangnya ada keadaan ini berlaku. Dan juga pada mereka, saya fikir bahawa pihak kerajaan negeri dan juga pihak persekutuan perlu juga menggunakan pendekatan psikologi. Psikologi maknanya mungkin pihak daripada kaunselor yang bertauliah ini boleh membantu kepada mereka yang terkesan ini, jumpa mereka, dekati mereka, menggunakan pendekatan kaunseling untuk menaikkan kembali semangat. Dan juga mungkin ustaz-ustaz yang ada selama ini mungkin tak payahlah ceramah jauh-jauh,
pergi ceramah tempat dan berkesan berikan kata orang pendekatan agama supaya menerima dan redha terhadap apa yang berlaku. Kadang-kadang pengalaman saya bila kita bekerja membantu secara sukarela, kadang-kadang kita beri dengan bantuan dan sebagainya, tapi ialah ada juga pihak yang mulutnya tak begitu terkawal hingga kita nak beri bantuan pun mereka mengata-ngata balik kan. Kita kena faham sebagai orang Islam, saya rasa mereka satu redha. Yang kedua, ini ketentuan dan juga apa yang berlaku, kita tidak diam. Pihak kerajaan saya rasa buat sebaik mungkin. Malah sekarang ni pun saya nampak tadi saya berjalan di beberapa tempat pusat dia, mereka memekalkan tilam, bantal, malah dapur kepada mereka yang terkesan, mereka boleh ambil di pusat-pusat bantuan yang ada di merata tempat, baik dilakukan oleh pihak kerajaan, ahli politik dan sebagainya. Prof, akhir sekali mungkin melihat kepada bantuan-bantuan yang seperti Prof senaraikan tadi, kita lihat juga pada masa yang sama banyak sebenarnya daripada bantuan makanan dan barang keperluan itu sebenarnya disediakan oleh rakyat sendiri. Hence, seperti mana kita lihat gerakan Kita Jaga Kita, Rakyat Jaga Rakyat dan sebagainya. Tetapi berbalik kepada isu keyakinan dan sentimen rakyat itu sekarang ini, selain daripada cadangan dari sudut psikologi dan sebagainya, sekarang ini keyakinan rakyat tertumpu kepada kecekapan pihak berkuasa. Jadi apa mungkin cadangan untuk menambah baik lagi keberkesanan dan juga kecekapan pihak berkuasa untuk sampaikan bantuan dengan kadar segera? Okey, kita tahu bahawa pihak kerajaan sekarang ni sepatutnya membuat kata orang lihat kembali diagnosis apa masalah yang timbul dan sebagainya. Contohnya sebagai contoh, kita takut ada gelombang kedua. PAM di beberapa tempat yang contohnya di kawasan Seksyen 25 tu, Seri Muda tu, dikatakan PAM tu tidak berfungsi sekarang ni. Sepatutnya mereka dah berada di situ, betulkan pam-pam air untuk keluarkan air kalau berlaku lagi banjir, dan juga kena lihat tempat-tempat tertentu, ya, pemulihan-pemulihan perlu dilakukan. Sebab saya lihat bantuan itu ada tetapi nak akses tempat tu tak ada. Saya lihat sendiri, kalau katakan pihak polis sendiri pun nak masuk pun tak boleh nak masuk. Walaupun bantuan itu, makanan tu ada, tapi dia tidak boleh masuk sebab terlalu bahaya. Itu yang kadang-kadang banyak juga berlaku, ada beberapa kata orang misi penyelamat sukarelawan yang mati kerana mereka tidak mengikut prosedur. Dia nak redah tempat tu ada keadaan tertentu, mungkin renjatan sebagainya, menyebabkan orang yang bantu pun boleh jadi mangsa kepada bangsa ini. Sebabnya dalam hal ini saya fikir mereka boleh duduk bersama-sama, pihak kerajaan negeri, pihak kerajaan persekutuan, pihak sukarelawan duduk bersama-sama lepas ini. Okey, macam mana nak buat? Macam mana ingin lakukan? Sebab kadang-kadang masing-masing nak ambil kredit. Engkau buat, aku tak buat, macam tu. Dia jadi macam isu yang akhirnya macam nak tunjuk popular tau. Padahal keadaan ini memang berlaku dan semua orang berhati mulia untuk membantu. Tetapi kalau dia perlu ada satu koordinasi yang lebih cekap di antara pihak pemerintah dengan pihak sukarelawan, saya rasa dia akan cantik. Malah saya lihat walaupun mereka ada sosial media sebagainya, tetapi apa yang berlaku ialah bantuan itu bukan sahaja datang daripada kawasan terjejas, contohnya macam di Selangor dan sebagainya. Mana tempat yang terjejas mereka datang bantu, berleloi datang memberikan bantuan sebagainya kan. Jadi itu yang keadaan yang berlaku. Tetapi saya fikir semua perlu mengambil iktibar apa yang berlaku. Ya, betul, memang ada ketidakkecakapan di sana sini, tetapi itu tidak berarti kita tidak boleh buat yang terbaik kalau ada banjir datang lepas ini, ya. Dan kita kena berfikiran terbuka untuk membaiki, dan mana-mana pihak yang rasanya mungkin tidak cekap, mereka juga perlu membaiki supaya pada masa akan datang tidak akan ramai lagi menjadi mangsa kepada mangsa banjir ini. Itu yang terbaik sebenarnya. Baik, terima kasih. Itu tadi Profesor Datuk Dr. Ismail Suaman, penganalisis politik, sikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai sentimen rakyat ketika krisis bencana banjir ini.